Bersua kembali. Saudara, bajet 2013 yang akan dibentangkan pada 28 hari bulan September ini menyasarkan untuk menjamin kemampanan ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Apakah akan terdapat kenaikan atau penurunan cukai dalam sektor tertentu? Baiklah, Bualbis hari ini akan memperkatakan mengenai pra-bajet 2013 percukaian bersama dengan tetamu Tuan Haji Abdul Aziz Abu Bakar, adalah Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia ataupun MATA. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami sekali lagi dalam BIS Malaysia. Kali ini kita akan bercakap mengenai bajet 2013 yang akan dibentangkan Jumaat depan dari segi insentif cukai. Yang mana agaknya Tuan Haji melihat adakah insentif cukai untuk golongan umum dan korporat sedia ada ini akan diperbaiki lagi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada BIS Malaysia kerana menjemput saya sekali lagi untuk berbincang tentang pra-bajetnya. Biasanya pada setiap tahun kan, apabila bajet nak dibentangkan, banyak dari segi harapan dan cadangan lah. Dari segi percukaian, dari segi bajet ini, percukaian ini merupakan satu perkara yang penting dari segi hasil negara itu sendiri. Sebab yang kita tahu, hampir 73% daripada hasil negara datangnya dari cukai. Saya tengok dari segi cukai langsung, kita tengok lebih kurang 102 bilion, dan cukai tak langsung merupakan lebih kurang 50 ataupun 34 bilion. Kalau kita tengok dari segi ini, cukai bukan satu perkara yang remeh-remeh, dan sebab ia merupakan satu perkara yang penting dalam menentukan hasil negara itu dan menentukan dari segi pembangunan negara itu sendiri. Dan memanglah dari segi harapan para peniaga, golongan-golongan korporat dan individu itu sendiri, pembayar-pembayar cukai, hampir setiap tahun apabila bajet nak dibentangkan, kita bagi tahu yang kita nak, kalau boleh kerajaan turunkan kadar cukai ataupun kadar cukai korporat dan cukai individu. Sebab sebagaimana yang kita tahu, memang dari segi individu itu sendiri, kos sara hidup merupakan satu perkara yang amat mencabar pada masa sekarang, dan dari segi kos untuk menguruskan ataupun membuat perniagaan merupakan satu kos yang tinggi pada masa sekarang ini. Dan kalau kita tengok dari segi insentif cukai yang sedia ada, dan dari segi pelepasan yang ada di pihak individu itu sendiri, kalau kita tengok dari segi korporat dulu, korporat ni kan, cukai korporat yang diadakan ada sekarang adalah lebih kurang 20% dan 25%. Ada syarikat-syarikat yang di mana dia punya pendapatan tu, dia punya the first 500,000 yang pertama tu dikenakan pada kadar 20%. Dan kemudian dikenakan pada kadar 25%. Dan insentif-insentif yang ada diberikan kepada syarikat-syarikat, macam insentif taraf perintis, insentif-insentif untuk bangunan hijau, apa semua kan, banyak insentif ni diberikan dan diperkenalkan oleh kerajaan untuk menggalakkan sektor-sektor tertentu dalam industri yang ada sekarang. Kalau kita tengok dari segi pada kebiasaannya, cukai secara efektif tu memang yang dibayar oleh syarikat tu pada masa sekarang besar kemungkinan kurang pada 25%, walaupun kadar cukai secara asasnya lebih kurang 25%. Itu dari segi insentif yang berlaku sekarang untuk syarikat. Untuk individu, yang merupakan isu yang penting pada masa sekarang ni, ada banyak pelepasan yang diberikan oleh kerajaan dari segi cukai untuk individu. Tapi kalau kita tengok dari segi pelepasan individu itu sendiri, pada masa sekarang pelepasan yang diberikan oleh individu adalah RM9,000. Dan pelepasan ini diberikan sejak tahun, kalau tak silap, tahun 2010. Pada 2010 kerajaan telah ubah meningkatkan pelepasan daripada RM8,000 kepada RM9,000. Hampir dah 2 tahun berlalu. Kami rasakan ada masa yang sesuai lah. Kalau kerajaan merupakan satu kerajaan yang prihatin kepada rakyat, nak bantu rakyat kan, saya rasa kerajaan perlu kaji semula pelepasan diri ni, dan kalau boleh dinaikkan, kalau boleh tak banyak kan, kalau naik kepada RM1,000 menjadi RM10,000. Dan satu lagi, pelepasan kepada isteri yang tidak bekerja, dari dulu memang RM3,000. Saya rasa kos untuk hidup untuk isteri, suami sama je kan. Sebab tu kita cadangkan, Persatuan sendiri dah cadangkan di pihak Kementerian Kewangan supaya pelepasan ini diberi pelepasan yang sama. Bermakna kalau isteri tak bekerja, isteri bekerja, diberi pelepasan yang sama dengan si suami, lebih kurang RM9,000 atau RM10,000.
Dan pelepasan anak-anak banyak diperkatakan RM1,000 diberikan, sama ada kos untuk menguruskan anak tu boleh tak digunakan kan. Jadi memanglah kerajaan tak boleh bagi ada actual kos yang sebenarnya untuk kita nak sara hidup anak ni kan. Tapi dari segi RM1,000 yang diberikan dah lama dah. Dan saya rasa kerajaan patut kaji semula dari segi pelepasan yang diberikan anak-anak lah. Dan cukai pelepasan peribadi yang lebih tinggi, dan cukai korporat nak direndahkan. Boleh kita harapkan seperti itu? Kita kena tengoklah dari segi kemampuan kerajaan. Sebab memang dari segi kehendak rakyat, kehendak dari segi golongan-golongan korporat, memang kita nak kurangkan. Kalau kita dapat kurangkan, contohnya dari segi kita punya cukai korporat, mungkin besar kemungkinan, saya yakin dari segi pelaburan dari luar dapat masuk ke sini. Betul. Sebab kita punya cukai lebih kompetitif. Ramai yang menyatakan dari segi the effective tax rate yang berlaku sekarang selepas dia ambil kira the tax incentive yang diberikan oleh kerajaan, tidak begitu merangsangkan atau tidak memberi minat kepada pelabur-pelabur asing untuk masuk di Malaysia. Sebab kita punya negara-negara jiran, mereka punya kadar cukai korporat lebih kompetitif dan lebih rendah pada kita. Of course, sudah tentunya kalau kita tengok dari segi sebagai pelabur di luar, kalau kita nak berlabur di negara-negara di rantau di sini, kita tengok dari segi dia punya persekitaran, dan salah satu perkara yang kita tengok dari segi kadar cukai korporat tu. Dan sebab tu kebanyakan ada kesan jugalah kalau kita dapat ni. Tapi kalau kita dapat kurangkan cukai korporat, alhamdulillah. Bagaimana dengan cukai-cukai lain yang melibatkan keperluan asas seperti pemilikan kenderaan, melibatkan rumah, RPJT ni? Ramai yang nak rumah mampu milik sekarang ni. Betul. Memang dari segi kita tengok dari segi perumahan ni merupakan satu perkara yang penting. Asas dari segi keperluan hidup, perlu masyarakat atau rakyat perlu ada rumah lah. Kalau kita tengok dari segi harga rumah sekarang, memang amat tinggi sekali. Dan kita rasa mungkin dari segi rasionalnya mungkin susahlah kan untuk rakyat secara umum untuk memiliki rumah. Kita kena tengok dari segi pecahan, dari segi kenapa harga rumah begitu mahal sekarang. Elemen-elemen yang penting yang ada dalam dari segi perumahan, dari segi selling price, harga jualan rumah itu dari segi kos tanah tu satu. Kita kena tengok dari segi kos tanah. Kalau prime area memang harga dia lebih tinggi lah, tapi dari segi tanah aja. Dan kita tengok dari kos binaan. Tadi ada disebutkan tentang kos jentera-jentera yang diorang nak minta pengurangan cukai apa semua. Saya rasa merupakan satu perkara yang bagus, sebab apabila benda ni dapat dikurangkan, kos binaan tu dapat dikurangkan, dan dari segi elemen keuntungan. Dan ada satu perkara yang penting yang saya rasa kerajaan perlu tengok dari segi spekulasi. Jadi saya rasa pada pendapat kita rasakan yang harga rumah sekarang dia disebabkan terlampau tinggi adalah disebabkan dari segi permintaan dan penawaran. Dari segi spekulasi dalam segi permintaan rumah tu. Apabila ni berlaku, harga rumah tu tidak melambangkan dia punya kos yang sebenarnya dengan dia punya harga tanah tu, harga binaannya dan harga keuntungan yang nak diambil oleh developer tu, tapi dia juga termasuk elemen spekulasi dalam harga perumahan tu. Itu yang isunya. Saya rasa kerajaan perlu tengok secara serius dari segi itu, dapat mengawal dari segi spekulasi properti ni, dan tengok dari segi macam mana nak bantu rakyat dari segi mampu milik rumah. Sebab tu RPJT diperkenalkan atau cukai keuntungan harta tanah untuk mengelakkan daripada spekulasi ni berlaku secara berluasa, dan untuk kontrol untuk mengawal dari segi harga tu. Tapi pada pendapat kita, dia punya cukai keuntungan harta tanah atau RPJT tu mungkin terlalu tinggi. Bukan, dia tidak begitu berkesan in terms dari segi untuk untuk mengelakkan daripada spekulasi ini berlaku. Sebab kalau kita tahu, kalau kita beli property kan, kalau kita jual dalam masa 2 tahun, kita dikenakan cukai keuntungan naik 10%. Mungkin apa kerajaan perlu buat, naikkan lagi kan, 10% naik kepada 15% kan, 15% kan, untuk mengelakkan dari segi spekulasi. Bermakna beli, buy and sell, cukai yang tetap. Bermakna kalau boleh tingkatkanlah. Tapi kalau saya cakap macam tu, nanti dari segi the property developer masalah kan. Tapi kalau kita nak tengok dari segi keperluan dan kepentingan rakyat, dan kalaulah perlu kerajaan mengambil tindakan yang sebegini rupa untuk membantu rakyat dari segi mampu memiliki rumah, saya rasa kerajaan patut tengok benda ni secara serius lah. Kan? Berbalik kepada cukai ni, tentunya kita akan perkatakan mengenai GST. Sudah lama diperkatakan Tuan Haji dalam bajet hampir sedekat lalu, tapi namun belum ada apa-apa pelaksanaan dilakukan. Ada yang buat spekulasi tahun 2014 bakal diperkenalkan. Jadi boleh Tuan Haji berikan sedikit komen.
GST merupakan satu perkara yang amat dekat dengan saya lah, atau secara dengan dalam persatuan, sebab kita dah lama perjuangkan GST. Memang kita rasa sedih lah sebab kita dah berbincang ataupun sampai hampir sedekat kan kita dah berbincang tentang GST, tapi negara jiran kita yang buat dulu kan. Kita bercerita kita nak buat tapi orang lain yang buat dulu kan. Sebab saya rasa terdapat beberapa elemen yang penting dari segi pelaksanaan GST ni. Saya rasa 3 elemen yang penting yang perlu kerajaan tengok dari segi ekonomi. Dari segi faktor ekonomi tu, kalaulah berasaskan dari segi ekonomi sama ada kerajaan patut perkenalkan GST atau tak ada, saya rasa, satu ahli ekonomi di dunia yang menyatakan GST dia tak patut diperkenalkan berasaskan kepada asas ekonomi. Sebab apa yang kita tahu sekarang, apa yang kita perlu buat adalah untuk, kan ada isu dari segi cuma 1.7 juta pembayar cukai, tapi membayar cukai untuk membantu 28 rakyat kan, 28 juta rakyat. Apa yang kita perlu buat untuk nak mengelakkan untuk ia merupakan satu sistem cukai yang lebih adil, kita perlu ada satu proses transformasi cukai, satu proses reformasi cukai, to reform the state system. Apa yang perlu buat adalah kita perlu kita perlu peluaskan asas cukai itu supaya beban cukai itu digandingkan bersama dengan rakyat yang lebih itulah. Kita perlu tengok sebab GST ni kita baru buat conference bersama dengan GST minggu lepas. Ada dari segi media, ada yang dari segi peserta-peserta pun yang bagi tahu GST ni merupakan satu cukai yang baru. Apa yang penting kita kena bagi tahu kepada rakyat, GST ni bukan merupakan satu new tax. It is not a new tax tau. Dia menggantikan cukai yang sedia ada. Dan dari segi ekonomi itu sendiri, ia merupakan satu perkara yang penting supaya GST ni patut diperkenalkan. Kalau kita tengok dari segi faktor sosial kan, sosial pun ada banyak isu. Dia cakap kalau perkenalkan GST nanti dia punya kos sara hidup akan naik kan. Tak ada, dia takkan, sebab bila lebih terkawal saya rasa. Sebab bila kerajaan perkenalkan GST di Malaysia, banyak barang-barang keperluan asas memang dikecualikan dari cukai. Cuma ada satu elemen saja yang menghadkan atau mengelakkan daripada kerajaan melaksanakan, iaitu faktor politik. That is the only way. Itu dah the only reason, sebab the political will tu, sebab kerajaan risau personally lah. Saya rasa dari segi persatuan kita rasa ada isu dari segi undi pilihan raya apa semua kan, dan kita rasa kerajaan perlu lebih firm lah dari segi perlu laksanakan GST ni. Tapi rata-rata memang pengurangan kadar cukai lah yang sebab umum inginkan. Betul. Bila kita dapat laksanakan GST, kalau beban cukai itu dapat diagihkan kepada rakyat secara umum, kita bolehlah kurangkan kadar cukai itu, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami dalam masa yang singkat ini untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang percukaian, dan kita harap berbajet 2013 ini akan ada, mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata ada oleh-oleh istimewa untuk rakyat. Kita pun tak tahu dia. Kita tunggu. Mudah-mudahan lah. Kita tunggu hari Jumaat 28 hari bulan September ini nanti. Terima kasih sekali lagi sudi bersama kami. Saudara, dengan Bual Bis itu tadi, sekian dahulu Bis Malaysia untuk hari ini. Saya Hazlin Abdul Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia.